kelas. Non-optionist ajar kelas itu. Jadi cikgu macam cikgu lah ajar. Jadi budak tu sampai dah jam 4, dah jam 5, dah jam 6, matematik dia masih tak betul. Di mana kita ada pergi satu sekolah ya. So, saya tak ingat angka yang cikgu tu sebut ya. Because dia tak tahu bagaimana nak sebut angka itu dalam bahasa Inggeris ya. Saya bagi contoh lah, 4,201 example ya. Because dia tak disebut benda itu, dia hanya sebut 4201. Jadi budak tu dia tak faham apa sebenarnya yang disampaikan oleh apa angka itu. Angka itu ribunya mana, ratusnya mana ya. Ada satu kali tu tapi saya lupa, saya tak beri contoh. Dia ada sebut tu, dia tambah 10, lepas tu adalah kesilapan dia ya. Jadi kita nak betulkan on the spot, kita tak nak cikgu tu malu lah. Jadi kita betulkan secara apa ya. Itu contoh. Jadi kita memberi orang yang salah untuk mengajar benda itu. Jadi cikgu letak, saya kata setiap orang tu ada skill dia ya. Every puzzle itu ada tempat dia. Kita salah letak, kita tak dapat, sampai bila pun kita tak dapat gambar puzzle yang complete, yang perfect. Tak dapat. Ya, itulah jadinya ya, di sekolah. Jadi saya rasa oleh kerana kita banyak tu ke sekolah ya, kita banyak dapat maklumat-maklumat ini ya, melalui pemerhatian kita ya. Kemudian jadi cikgu kena tengok semua orang sama rata. Kita meneraju sekolah ya, seperti sekolah ini seperti satu pasukan bola sepak, sama saja. Dalam pasukan bola sepak ada ketua dia, kapten dia. Dalam sekolah ada guru besar dia. Ya, ada every players ada skill dia. Setiap cikgu ada skill dia. Sama, semua kita semua ada goal dia, ada apa? Matlamat dia. Tapi satu yang membezakan pasukan bola sepak dengan sekolah, pasukan bola sepak dia ada pemain simpanan duduk tepi padang. Tapi dalam sekolah kita pastikan tak ada pemain simpanan yang hanya duduk saja. Jadi setiap orang mesti bersatu, bekerjasama. Setiap orang mesti diberi tugas. Itu tugas kita, memastikan setiap orang memainkan peranan dia. Ya, kita tak nak pemain simpanan duduk saja, memerhati saja. Bila kalah disalahkan orang, bila jadi apa-apa disalahkan orang ya. Itu pemain simpanan sebab dia tengok saja. Kita tak nak. So dalam itu yang membezakan kita dengan pasukan bola sepak. Kita nak semuanya turun padang untuk memastikan kecemerlangan sekolah. Ya, kalau kita ada masalah dengan sekolah itu, dengan pelajar itu, dengan guru itu, kita lah yang kena atasi. Ya, kita kena atasi. Artinya ada banyak juga masalah ya. Guru-guru yang graduate berada di sekolah rendah bermasalah dengan pengurus sekolah. Ya. Kita baru bincang masalah itu di dalam mesyuarat pengurusan. Ada. Saya tak tahulah di mana silapnya. Markah LMPT-nya sangat rendah dibagi oleh guru besar. Ya, kita tak tahu apa sebabnya ya. Bila kita tanya, dia kata cikgu tu macam dia graduate kan, act lah sikit ya. Jadi I think saya teringat satu kawan saya ya, dalam mesyuarat dia ada masalah kat sekolah itu. Dia pergi ya, dia ada pengetua pertama kali. Kali yang pertama sekali dalam mesyuarat, dia photostat semua, dia photostat carta organisasi sekolah. Dia panggil semua cikgu. Dia kata, okey, cikgu masing-masing tanda cikgu dekat mana? Sebab grade dia rendah, ada guru dia yang grade lebih tinggi daripada dia. Okey, cikgu yang grade rendah, dia tahu, okey, cikgu dah tahu mana cikgu duduk. Jadi cikgu yang grade lebih tinggi tu duduk bawah lah, dia guru mata pelajaran tu. Jadi, dengan lain perkataan, kalau kita duduk di situ, kita tidak boleh menjadi orang yang duduk di atas. Jadi cikgu kena, kalau dia graduate, kita hanya 32, cikgu kena kawal dia. You have executive power. Kita ada tu. Kita banyak ya, kita banyak jumpa. Kita ada satu sesi dulu, guru 41 sekolah rendah bermasalah, kita panggil ya.
Dia salahkan orang ni salahkan orang ni ya. Tapi kita nampaklah attitude dia. You dekat mana? Saya kata you sekarang you duduk dekat mana? You ketua panitia, you jadi ketua panitia sajalah. You tak boleh jadi guru besar. Jadi dia you kena macam tu. Jadi tunjukkan tentang organisasi tu. Okey, cikgu tanya cikgu kat mana? Dia tanda saya. Jadi saya seronok juga bila saya tengok betul juga. Tapi sebab sekolah yang saya pergi tu saya tak ada masalah, saya tak buatlah macam tu ya. Dia sekolah ada masalah. Dia masa tu naik rendah, ada lebih tinggi pada dia. Dia kata banyak sangat ragam dia, ada bagi. Tu cikgu tunjuk, cikgu tunjuk namakan cikgu kat mana cikgu. Dia tulis tu guru mata pelajaran bawah duduknya. Walaupun grade dia tinggi. So kalau you guru you hanya ketua panitia, you mainkan peranan sebagai ketua panitia membantu guru besar. Bukan you jadi guru besar. Bukan guru besar tak ada sekolah you letak parking gator dekat tempat guru besar. Mana boleh. Saya pun kalau apa saya marah juga kan. Jadi dia mesti faham kedudukan dia dan cikgu dan tuan-tuan faham you ada kuasa. You ada kuasa. Jadi itu kita kena tahu kita pemimpin yang bagaimana. Jangan dia pula lebih besar pada kita. Ya, lebih berkuasa pula pada kita. Ya. Jadi kita tak nak. Jadi kalau itu dibiarkan, akhirnya dia akan menimbulkan banyak masalah kepada kita juga. Jadi I think berdasarkan kepada I think moto yang diberi oleh Barisan Nasional yang baru ni ya. Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan ya. Jadi saya rasa itu kita kena tengok balik semula lah ya. Dia kata satisfaction of rakyat is benchmark of success. Maknanya satisfaction of kita punya klien lah, stakeholder kita. Kalau ibu bapa berpuas hati dengan kita ya, nanti itu kita punya satu benchmark yang kita telah berjaya. Ya, satisfaction of rakyat ini saya ambil daripada kata-kata apalah ya, PM. Satisfaction of rakyat is benchmark of success ya. Okey. Jadi saya rasa kalau nak ceritakan pasal banyaklah, tetapi saya nak sentuh tentang 4 perkara anjakan paradigma yang telah disebut oleh Datuk KPPM ya, iaitu dalam taklimat dia pada kami semualah ya. Jadi dia kata yang pertama, paradigma yang perlu berlaku ya ialah satu, dia kata dari ketegaran ke anjalan ya, flexibility. Jadi ada fleksibel sikit. Dari budaya output ke budaya outcome. Okey, ini yang kita nak tekankan. Jadi sekarang kita lebih banyak tumpu kepada output. Sekolah mesti cantik, apa lagi ya, pagar mesti batu ya, gate mesti besar. Maknanya output lah, all the infra. Sekarang dalam keadaan sekarang kita mesti lebih, selain daripada itu, kita mesti utamakan outcome. Contoh pelajar, kalau pelajar tahun 1 itu 30% tak boleh menguasai, jadi outcome kita gagal. Jadi mengutamakan outcome, hasil. Sekarang hasil adalah lebih penting dalam keadaan yang sekarang ya. Kemudian dari birokrasi, yang ketiga ya, dari birokrasi yang menyukarkan kepada yang memudahkan. Ya, jadi kalau cikgu kita yang very inovatif tu nak beli BBM untuk belajar, mudahkan. Gunakan duit PCG, jangan banyak sangat apa ya. Jadi saya ingat lagi tahun lepas ya, bila saya pergi satu sekolah ya, tak tahu lagu besar ada ke tak ada sini ya. Dia marah saya sebab apa? Saya bagi tahu cikgu dia duit PCG tak belanja ya. Jadi saya pun heran juga ya, kenapa dia kata, "Wan, kalau nak cakap pasal duit ni kena cakap dengan saya dulu." Rupanya cikgu PCG, cikgu tak tahu pun duit dia ada untuk dibelanjakan. Ya, sebab apa kita dapati panitia itu duitnya dibelanjakan untuk benda lain. Saya tanyalah panitia tu kan, kita rasa dia apa pasal cikgu beli benda ni tak ada kaitan dengan sains. Beli apa dia kata? Tu dia tahu, dia bawa, dia tak tahu adanya duit PCG. Jadi kita kena birokrasi ni kurangkan sikit lah. Kalau dia kata, tuan saya nak beli alat ini untuk pelajar ya, untuk buat ini, segerakan. Kerana itu adalah satu proses untuk penambahbaikan, untuk meningkatkan outcome. Ya, kita bantu, jangan terlampau susah sangat ya, susah ni ya. Okey, kemudian dia kata lagi satu, yang keempat, paradigma yang keempat ialah
dari productivity semata-mata kepada productivity plus creativity plus inovasi yang akan membawa kepada quantum leap, anjakan berganda. Maknanya kalau kita berjaya, kita mesti berjaya dengan cemerlang. Itu maksudnya, jangan setakat biasa je lah ya. Daripada productivity semata-mata, kita mesti hasilkan productivity dengan creativity, dengan inovasi untuk menghasilkan anjakan berganda. Ya. Idea baru, dia kata idea baru, kalau guru kita beri idea ya, jangan dibakul sampahkan dengan alasan tak rasional lah dan sebagainya. Kadang kita ni apa juga, kadang cikgu cakap tak mau dengar kan. Kalau benda tu very practical, boleh buat, fikirkan, bincangkan, kalau betul buat. Jadi dia kata mesti kreatif dan inovatif ya. Okey, itu dia 4 anjakan paradigma menteri pelajaran kita yang baru ya. Jadi kemudian yang lain tu dari segi rakyat diutamakan tu, seperti saya sebut tadi, janganlah biar ada yang terpinggir, ada yang tak boleh membaca ya, ada dan sebagainya. Kemudian pencapaian diutamakan, maksudnya adanya kualiti ya. Kemudian outcome kejayaan berasaskan outcome bukan output. Mengutamakan budaya cemerlang dan sistem penyampaian yang baik, yang cemerlang ya. Itu semualah yang difokuskan ya, yang dapat saya sentuh berkenaan dengan mungkin nanti timbalan ya, sebab dia pernah ada bersama saya. Dia mungkin nanti dapat memberikan yang lebih berkenaan dengan perkara ini ya. Jadi cikgu satu lagi ya, tentang apa yang ada yang berlaku ya di sekolah, di mana saya minta maaf lah ya, kadang-kadang bila cikgu meninggalkan sekolah dalam jangka masa yang lama ya, cuti belajar ke ya dan sebagainya, kita telah menyerahkan tugas bulat-bulat kepada GPK ya, sehingga kita tak tengok langsung apa yang berlaku di sekolah. Empowerment bagus, tetapi dia mestilah dibuat secara berhemah ya. Jadi kalau kita meninggalkan sekolah, ada banyak cara untuk kita mengawal ya apa yang berlaku di sekolah. Sebab kita ada pergi satu sekolah ya, di mana akhir tahun 2 hari lagi nak cuti ya, kita pergi last year. Jadi kita sangat kecewa lah bila kita pergi pada hari itu, yang